Baik, susulan apa yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin baru-baru ini yang mendedahkan kira-kira 40% individu yang mendapat janji temu tidak hadir untuk mengambil suntikan penggalak. Pengambilan suntikan penggalak yang rendah terutamanya melibatkan warga emas dan juga golongan yang mempunyai komorbiditi mencetus kebimbangan dan juga peningkatan kemasukan ke hospital ekoran vaksin dengan kemunculan varian baharu seperti Delta. Dan untuk membincangkan isu ini dengan lebih lanjut, bersama-sama ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd, Datuk Dr. Anas Alam Faizli di talian ketika ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan. Ya, alhamdulillah. Pertama sekali, 40% individu dilaporkan setakat ini tidak mengambil suntikan dos penggalak. Dan kita nak melihat kepada situasi ini yang adakah ia dianggap normal ataupun ada isu-isu lain kepada peringkat awal jika dibandingkan dengan landscape kesihatan negara-negara luar ketika ini, Datuk. Tuan Ehsan, sebelum itu saya juga ingin berkongsi status pencapaian pada hari ini. Seperti yang kita tahu, alhamdulillah untuk vaksinasi remaja kita telah berjaya mencapai lebih daripada 80% lengkap vaksinasi oleh remaja. Manakala untuk pencapaian dos penggalak pula, lebih 1 juta dos telah diberikan sehingga hari ini. Manakala bilangan dewasa pula lebih 95% telah lengkap vaksinasi. Dan secara keseluruhan rakyat Malaysia, alhamdulillah 76% telah mendapat vaksinasi lengkap. Dan mengikut NYT, New York Times Tracker, ini meletakkan Malaysia di kedudukan nombor 9 di seluruh dunia. Dan berkenaan dengan yang Tuan Ehsan sebut mengenai kadar ketidakhadiran, pelbagai communication yang lebih lanjut akan dilaksanakan oleh KKM untuk memastikan lebih ramai yang hadir untuk menerima dos penggalak. Dan juga Datuk, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya kemungkinan dan juga cabaran besar kerajaan terutamanya dalam mengubah minda dan juga pemikiran bagi meyakinkan rakyat untuk mengambil dos penggalak, terutamanya bagi golongan sasar yang berisiko tinggi. Kita lihat seperti setiap perkara yang baru dilancarkan, pada awalnya mungkin mendapati sedikit cabaran, terutama sekali untuk menyampaikan komunikasi betapa pentingnya pengambilan dos penggalak itu perlu kepada semua. Apa yang dilaksanakan kerajaan seperti yang kita sebut tadi, at the moment fully vaccinated adalah kedudukan Malaysia adalah nombor 9 di dunia. Dan untuk memberikan dos penggalak ini, apa yang kerajaan mahu lakukan adalah untuk memberikan perlindungan yang terbaik kepada semua warga dan rakyatnya. Dan kita sangat berharap as the program continues, more people akan menghadiri dan ditemu dan mengambil dos penggalak yang diberikan oleh kerajaan ini secara percuma. Dan juga Datuk, apakah kekeliruan terhadap dos penggalak seperti jenama vaksin yang berlainan mungkin menjadi antara penyebab masyarakat mengabaikan janji temu yang telah dijadualkan? Mungkin ada faktor-faktor lain menjadi penyebab perkara dan juga isu ini berlaku, Datuk? Jadi untuk sedikit clarity, perlu saya ulangi. Untuk penerima primary series, kita panggil primary series untuk penerima dos 1 dan dos 2, kedua-dua penerima Sinovac dan penerima Pfizer, sekarang kerajaan menawarkan untuk juga mendapatkan dos penggalak jenis Pfizer. Walaupun pada awalnya mereka menerima Sinovac atau menerima Pfizer, dos penggalak yang diberikan adalah dos vaksin Pfizer. Dan ada syarat-syarat eligibility yang telah diletakkan untuk menerima dos penggalak ini. Sebab kita pun banyak terima soalan, ramai yang khawatir adakah mereka akan menerima dos penggalak ini ataupun tidak. Pada masa ini, dos penggalak diberikan kepada semua petugas kesihatan, warga berusia 40 tahun ke atas, dan juga mereka yang berumur 18 tahun ke atas dengan komorbiditi, dan juga kepada ibu yang mengandung. So ini adalah kriteria
untuk menerima dos penggalak. On top of it, terdapat pula kriteria jangka masa. Untuk penerima Sinovac, mereka perlu menerima second dose lebih dari 3 bulan. Manakala untuk penerima Pfizer, mereka perlu sudah menerima dos lengkap Pfizer lebih daripada 6 bulan. Apabila syarat-syarat kriteria dos penggalak ini dipenuhi, yang terbabit akan menerima temu janji di MySejahtera untuk mendapatkan dos penggalak ini. Dan operationally, execution of dos penggalak ini adalah majoriti oleh pengamal perubatan swasta. Berbeza dengan PIK yang dahulu, semuanya diberikan di pengamal perubatan swasta, di klinik kerajaan dan juga di PTV Mega. Pada untuk dos penggalak ini, fokusnya lebih kepada pemberian oleh pengamal perubatan swasta. Datuk, satu perkara yang perlu kita lihat adalah kumpulan sasaran yang mungkin berada di kawasan yang sukar diakses, di kawasan luar bandar dan sebagainya yang terhad kepada fasiliti kesihatan. Sedangkan mereka ini mungkin adalah golongan kumpulan sasar yang perlu diberikan dos tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya antara langkah dan prosedur penting untuk melaksanakan perkara ini supaya ia lebih cepat dan juga sampai kepada golongan tersebut? Jadi Tuan, sama seperti yang kita laksanakan di waktu pelancaran PIK dahulu yang sekarang kita dah capai 96% untuk vaksinasi dewasa. Kita menggunakan kaedah yang sama di mana akan ada pelaksanaan pemberian vaksin secara outreach dengan kerjasama bersama Jabatan Kesihatan Negeri dan juga bersama NGO untuk kita hadir ke kawasan pedalaman dan juga di kawasan-kawasan yang sukar untuk diberikan vaksin. Dan juga akhir sekali, Datuk, ini mungkin nasihat daripada Datuk kepada golongan yang telah menerima janji temu namun tidak mahu menerima suntikan penggalak berkenaan. Mungkin ada sedikit ketakutan ataupun ada rasa macam, dah cukup dah 2 dos, tak perlu lagi dos ketiga dan sebagainya. Tetapi perkara ini sentiasa perlu kita maklumkan, sentiasa perlu diberitahu kepentingan pengambilan dos penggalak ini, Datuk. Pemberian dos penggalak ini, keputusannya adalah berdasarkan fakta, data dan sains daripada kajian-kajian yang telah diteliti oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Usaha kerajaan ini patut disambut dengan baik kerana ia adalah perlindungan tambahan kepada rakyat Malaysia. Dan ini adalah satu yang saya sangat seru semua warga untuk mendapatkan dos penggalak ini. Kerana kepentingannya adalah untuk melindungi diri sendiri dan juga untuk melindungi yang lain. Dengan pengambilan vaksin dos penggalak ini, peningkatan kekuatan untuk melawan COVID akan sangat bertambah. Itu apa yang Datuk nyatakan dan juga kita mengambil peranan ini bersama-sama untuk kita bukan saja, kalaupun bukan kita dalam kelompok penerima dos penggalak ketika ini, mungkin antara perkara-perkara untuk kita sampaikan maklumat penting kepada mereka yang diharuskan ataupun yang layak untuk menerima dos penggalak. Terima kasih sekali lagi Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporations yang berhad, Datuk Dr. Anas Alam Fazli, atas diskusi dan juga pencerahan berkaitan dengan dos penggalak itu tadi. Terima kasih sekali lagi, Datuk.